Dia ada satu daya tarikan pasal benda-benda dark ni. At least pada Abang Boy lah. Abang Boy bukan suka sangat sebenarnya, tapi Abang Boy tertarik sangat nak tahu. Lebih kurang macam curious. Dia lebih kurang macam masa korang kecil lah. Mak korang cakap jangan panjat pokok mangga tu. Biasalah orang cakap jangan lagi korang nak buat. Sekali korang panjat, ambil kau ubat. Memang kena ketik kerengga. Samalah macam isu dark web ni. So seperti biasa Abang Boy terus buat research. Serius guys, apa yang Abang Boy dapat korek, senang cerita, ada sebab kenapa orang panggil tempat ni sebagai dark web. Ini adalah sisi paling gelap, terceruk dan tersorok daripada pandangan mata kita. Ini adalah dark web. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, kisah seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang aneh dan eksotik macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum Abang Boy sembang pasal dark web ni, Abang Boy akan terangkan sebaik mungkin tentang lapisan-lapisan yang ada dekat World Wide Web. Abang Boy bagi tahu awal-awal Abang Boy bukan hacker dan pandai sangat pasal benda-benda macam ni. So Abang Boy akan explain menurut apa yang Abang Boy dah jumpa. Kalau ada yang salah, tolong betulkan di ruang komen. So World Wide Web ni sebenarnya sangat-sangatlah besar, dan rata-rata dorang bahagikan web ni kepada beberapa lapisan. Dorang gambarkan seperti iceberg. Dekat atas permukaan air tu korang akan nampak sikit, tapi di bawah permukaan tu gila bab sebenarnya besar ketulan ais ni. So level paling atas ni dipanggil surface web. Web-web yang korang boleh cari menggunakan Google. Ini adalah website yang boleh diindekskan untuk carian Google, Yahoo, Bing dan macam-macam lagi lah search engine. Okey, faham So level kedua pula adalah deep web. So deep web ni adalah website-website yang tak boleh diindekskan oleh apa-apa saja search engine. Sebenarnya korang akses benda ni tanpa sedar pun. Deep web adalah website yang boleh diakses dengan menggunakan spesifik username dan password. Contoh paling senang adalah email korang. Dalam erti kata lain, orang yang boleh akses website ni adalah orang yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, korang tak boleh type dekat Google nak tengok isi kandungan dekat dalam email aku. Begitu juga nak tengok email korang. Korang boleh search alamat email seseorang, tapi korang tak boleh akses email dia. Okey, faham Now ada satu lagi level yang paling dalam dan tersorok. Inilah terletaknya dark web. Kalau deep web hanya boleh diakses menggunakan password, di dark web pula korang hanya boleh masuk dengan menggunakan spesifik browser sahaja. Korang tak boleh guna Safari ke, Chrome ke, Firefox ke, memang tak boleh. Korang hanya boleh menggunakan spesifik software untuk akses. Yang paling popular adalah Tor, singkatan kepada The Onion Router. Dengan browser ni, korang mengurangkan bahaya untuk korang dikesan. Sebabnya setiap sambungan korang ke internet, korang ada IP address, dan IP address ni akan berkait dengan alamat tempat tinggal korang, nama korang, IC dan banyak lagi detail korang. So benda ni yang bahaya. Kalau detail ni jatuh kepada tangan orang yang salah, masak mat. Macam-macam dia boleh buat. So inilah kegunaan Tor browser ni. Dark web ni adalah lebih kurang macam tempat yang tak ada undang-undang, tak ada makcik-makcik bawang dan tak ada siapa yang nak monitor. Di sinilah tempat di mana semua benda-benda yang menyalahi undang-undang ni berada. Daripada jual beli senjata, jual beli dadah, sehinggakan penjualan filem-filem CP. Nak tahu CP tu apa? Abang Boy ada tulis dekat sini. Takut nak sebut, abang YouTube marah kang. So hari ni Abang Boy ada buat list dari level biasa-biasa hinggalah level paling teruk. So ini adalah list website yang korang mungkin akan jumpa di dark web. Abang Boy bagi warning awal-awal sebab list ni ada benda yang berkaitan dengan pembunuhan, ada berkaitan dengan penyiksaan dan sebagainya. Viewer discretion is advised. So, let's go. Ya, korang boleh bayar pembunuh upahan untuk membunuh siapa saja yang korang tak suka. Ex korang yang pernah curang kat korang ke, ex bos, jiran korang atau siapa saja. Ada beberapa website di dark web ni yang offer servis-servis macam ni. Yang paling famous adalah Assassination Market, Unfriendly Solution dan Cthulhu Resume. 3 website yang berbeza tapi memberi servis yang sama. Antara servis diorang ni adalah membunuh orang biasa dengan berharga $10,000, membunuh selebriti daripada $50,000 hingga $100,000 dan membunuh orang kenamaan $250,000 ke atas. Di samping itu, korang ada option untuk pilih macam mana cara kau nak orang tu mati. Nak macam nampak accident ke, nak nampak terang-terang ke, nak nampak macam bunuh diri ke, semua ada. Akan tetapi, ada tapi dia.
Walaupun dorang ni offer servis untuk membunuh orang, dikatakan ini adalah sebenarnya website penyamaran oleh pihak berkuasa seperti macam FBI, CIA dan sebagainya. Kalau korang menggunakan servis dorang ni, tak pasal-pasal polis gegar rumah korang. So nasihat abang boy, tak payahlah dude. Tahu memang sakit kena tinggal dengan ex tu, tapi move on lah bro, move on. Ini adalah satu lagi website yang berkenaan dengan balas dendam. Okey, abang boy akan describe apa benda yang korang akan jumpa dekat web ni. Mula-mula bila korang masuk tu, korang akan disambut dengan satu logo, dan di bawah logo itu ada berbunyi, because ugly in the inside should mean ugly on the outside. Bermaksud kalau dekat dalam pun kau hodoh, dekat luar pun patut hodoh. Bila kau tekan enter, kau akan nampak beberapa link dekat top bar menu. Ada tulis kat situ about service yang diorang offer dan video ahli-ahli website dan so on. Bila korang klik about, dia ada bagi tahu website ni direka untuk mereka yang mempunyai dendam yang mendalam terhadap seseorang. Dan mereka adalah kumpulan yang memberikan servis untuk menghancurkan kehidupan orang yang kau dendam tu. Fuh, bunyi pun dah takut. Korang nak tahu apa sebenarnya servis diorang ni? Diorang mengenakan bayaran untuk simbah asid ke muka orang yang kau tak suka. Psycho mat. Di ruang video ahli pula ada beberapa sampel video yang korang boleh tengok. Selalunya video ni bermula dengan kehidupan mangsa ni. Mangsa akan dirakam secara sorok-sorok selama beberapa hari. Dia pergi ke sekolah ke, dia pergi mall ke, lepak kat sana ke, lepak kat sini ke, semua direkam. Dan selepas tu video tu akan beralih kepada satu shot atas meja. Dan atas meja tu ada satu balang bika kaca. Kemudian seseorang akan mengisi dekat dalam balang tu satu cecair jernih yang mungkin hidroklorik ataupun sulfuric acid. Rakaman seterusnya adalah mangsa berada di satu tempat yang sunyi berseorangan. Kemudian si pelaku ni akan pergi dekat mangsa dan terus menyimbah asid tu di muka mangsa. Mengelupo bro. Rakaman selalunya akan fokus kat muka mangsa tu. Kulit-kulit mula mencair dan kedengaran mangsa berteriak sakit dan meminta tolong. Boleh dikatakan semua sampel yang ada dekat website ni follow format yang sama. Gila mat. Asid tu, tak kisahlah kalau bantuan perubatan sampai secepat mungkin pun, confirm muka dah barai mat. Silap-silap boleh buta guys. Seperti nama dia suggest, ini bukan kafe kaleng-kaleng guys Ini adalah forum tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Satu minat yang menjijikkan, iaitu memakan daging manusia. Ini adalah tempat di mana daging manusia dijual beli. Ada juga yang mengiklankan diri untuk dimakan. Serius doh, aku tak tipu. Ayat-ayat diorang seperti I'm fresh, I'm juicy, I'm delicious adalah antara ayat-ayat yang digunakan. Diorang akan mengiklankan benda ni daripada pelbagai umur, bangsa dan daripada pelbagai negara. Ada spekulasi yang mengatakan yang mereka ini sebenarnya dicolik dan dijual di forum tu. Ada juga website yang seakan-akan Cannibal Cafe ni yang diberi nama The Cookbook. Ini adalah ruang masakan di mana dorang ni share resepi-resepi masakan. Masakan apa? Yes guys, masakan daging manusia. Secara spesifiknya memasak daging wanita. Dia ada bermacam-macam tips guys. Badan macam mana elok untuk dimasak steak, umur berapa elok untuk dimasak stew, dan macam-macam lagi malas aku nak describe. Serius geli tu. Kembang-kembang tekak aku. Yang satu ni aku jumpa confirm korang akan geli. Ada satu servis minuman float yang diperbuat daripada janin bayi guys. Korang boleh pilih nak flavor apa. Strawberry ke, blueberry ke, pisang ke, macam-macam lagi lah. Dan diorang ni akan hantar benda ni dalam cooler box yang dilabel sebagai bahan kesihatan supaya tak dihidu pihak berkuasa. Diorang menggunakan servis pos biasa je guys. Setiap pesanan akan diberi video sebagai bukti pembuatan float tu. Janin tu mat. Janin. Ya Allah, kenapalah aku buat topik ni? Aduh, hai. Ada juga website yang offer untuk membuat produk-produk keratangan yang diperbuat daripada kulit manusia. Ya, kulit manusia. Antaranya adalah wallet, beg tangan, kasut dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, apa saja terlintas dekat kepala otak dorang ni, dorang akan buat. Dari mana dorang dapat kulit tu? Wallahualam. Serius guys, benda ni bukan abang boy reka Benda ni memang betul-betul ada. Ada satu website ni, dia letak notis disebabkan order terlalu banyak. Borang order akan dibuka selepas 6 bulan. Gila manusia ni, gila betul. Ini sebenarnya topik yang agak famous jugalah. Banyak dah YouTuber lain dah cover pasal cerita ni. Tetapi kalau mana yang tak tahu tu, okey, meh abang boy sembang. Korang pernah tengok cerita Hostel tak? Kalau korang pernah tengok, mesti korang familiar dengan benda ni.
Dikatakan di ruang paling dalam dark web ni ada satu website yang hanya boleh diakses hanya melalui jemputan. Bila korang masuk website ni, korang akan disajikan dengan live feed sebuah bilik, dan di dalam bilik tu ada seorang lelaki ataupun perempuan diikat di kerusi. Di sekitar bilik tu penuh dengan alat-alat seperti pisau pemotong daging, gergaji, spana dan sebagainya. Pendek cerita, apa saja yang korang jumpa dekat Mr. DIY tu, korang boleh jumpa dalam bilik ni. Kemudian seorang algojo akan masuk dekat dalam frame gambar tu. Di sebelah live feed tu pula ada satu ruangan chat di mana para peserta boleh mengarahkan algojo tu untuk menyeksa mangsa dengan pelbagai cara. Setiap request akan dikenakan bayaran menggunakan cryptocurrency iaitu Bitcoin. Dan akhirnya setelah berjam-jam diseksa, mangsa akan dibunuh sebelum live tu berakhir. Ini adalah The Infamous Red Room ataupun Bilik Merah. Konsep ni diambil daripada sebuah filem klasik pada tahun 1983 iaitu Videodrome, di mana penyiksaan di-broadcast secara live di TV, dan acara penyiksaan ni pula dilakukan di dalam sebuah bilik yang berwarna merah. Ada yang mengatakan perkataan Red Room itu sendiri sebenarnya adalah ejaan murder yang diterbalikkan. Banyak sebenarnya spekulasi tentang Red Room ni. Rata-rata pengguna internet mengatakan benda ni hanyalah mitos semata-mata, hanya kabar angin untuk membuatkan orang takut dengan dark web ni. Tapi ini pendapat peribadi Abang Boy je lah. Cuba korang fikirkan, katakanlah korang dapat masuk dekat website Red Room ni dan korang sendiri join untuk menyeksa mangsa dalam live feed tu. So bila orang tanya dekat korang, adakah korang akan mengaku? Sebab kalau korang mengaku, confirm korang dah sabitkan diri korang dengan penyiksaan dan pembunuhan, betul tak? So memang tak ada siapalah mengaku. So sama ada benda ni wujud atau tidak, Abang Boy tak boleh nak komen lebih-lebih. Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah. Abang Boy tak nak kupas benda ni dengan lebih mendalam, so Abang Boy ringkaskan je lah. Sebab terus terang Abang Boy tak selesa nak sentuh bab ni. Dan Abang Boy benci gila orang-orang yang macam ni. Pada tahun 2015, dunia digemparkan dengan satu penangkapan seorang lelaki Australia di Filipina. Dia disabitkan dengan kesalahan menyeksa dan merogol kanak-kanak bawah umur dan mengedarkan video recording dia ni di dark web. Nama pakcik tua kutuk ini adalah Peter Scully. Peter Scully mengendalikan satu website yang diberi nama No Limit Fund di dark web. Di sinilah dia membina satu rangkaian pedofilia dengan memberikan servis pay-per-view video-video penyiksaan seksual kepada kanak-kanak. Video paling famous adalah Daisy Destruction, di mana dalam video tu Scully mengarahkan dua orang perempuan dewasa untuk melakukan penyiksaan seksual ke atas dua orang kanak-kanak perempuan dan seorang lagi bayi yang berumur 18 bulan yang bernama Daisy. 18 bulan guys. Hei, kalau dapat dekat aku mamat ni, hei masak doh orang tua ni. Abang Boy tak nak describe apa benda yang diorang buat dekat dalam video tu. Tetapi senang cerita, Daisy sampai ke hari ini masih hidup. Akan tetapi Daisy mengalami kecacatan seumur hidup guys. Korang cuba bayangkan orang sanggup membayar sehingga 10,000 USD untuk melihat video-video macam ni tu. Dan Peter Scully kaya sebab ni. Kaya gila kot. Daisy Destruction bukan satu je video yang ditayangkan dekat website dia. Ada satu video dikatakan Scully ni telah mencekik sehingga mati seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 11 tahun. Ini hanyalah satu contoh website CP yang diketahui. Ada banyak lagi doh website-website macam ni. Banyak sangat. So kalau korang rasa macam korang nak memelihara kesucian korang, Abang Boy suggest korang jangan gatal-gatal nak belajar macam mana cara untuk ke dark web ni. Kalau tersalah langkah, mungkin korang akan berdepan dengan pihak berkuasa. Atau yang paling teruk, mungkin korang akan dijadikan mangsa penculikan untuk Red Room. Kita tak tahu tu. So ini pesanan Abang Boy dengan nada yang sangat-sangat serius. Stay away from dark web. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Di situ Abang Boy banyak share video fatak-fatak pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.